Hey guys, ini adalah kajian fundamental part 2 live on Hop On, Hop Off. Moving from Northland South Central from Northland South Central. So last video kita ada share pasal macam mana korang nak tahu apa suatu company tu buat. Okay, saya dah share dekat macam mana you nak guna Bursa Malaysia punya website. Saya dah share you macam mana nak guna untuk tengok apa sektor yang dia involve. So itu adalah benda basic yang korang boleh buat on fundamental part. Tapi ada lagi banyak benda lagi yang kita kena explore. Sebab yang tu saya basically baru cover bahagian business. Okay, business ni yang apa yang saya sentuh tu pun masih surface. And basically korang kena tengok banyak sudut lagi in term of what company yang ongoing project yang dia tengah ada, which client yang involved, and you bukannya kena study on just the company itself. Kalau dia relate in the certain project with other client, you have to study juga client dia. Okay, itu bahagian business. Sekarang kita nak cakap bahagian financial. Financial ni apa benda sebenarnya? So, financial adalah di mana bila you decide untuk mengkaji saham tu dari sudut faktor kewangan syarikat. Jadi you nak tengok sama ada syarikat tu okey ke, tak okey ke, status dia dalam bermasalah ke. So bila kita melibatkan kajian fundamental, maksudnya korang invest untuk long term. Jadi korang perlu tengok cash flow company tu. Sama macam mana-mana perniagaan, cash flow company adalah teras ataupun you punya main kekuatan satu company. If your company is banyak hutang dan kurang cash, then something wrong with your company. Same thing to the stock market. Kalau you nak buy on fundamental part, you have to tengok company punya cash banyak ke tak. Okay, you have to look at the cash flow and you have to look at the debt, hutang dia banyak ke tak, and you have to see the asset dia bertambah atau berkurang, net tangible asset. Ada banyak lagi yang kita kena tengok, and kita have to kaji. Cara nak kaji benda ni, you have to look at the quarterly report atau annual report. You kena tengok laporan tahunan kewangan yang dikeluarkan, yang dah audit punya, bukan yang not audit, yang dah audit punya, yang dah keluar. So itu cara you nak track sama ada this company is making money ataupun tak. Adakah dia making loss ke tak. Tapi kalau dia naik, macam mana dia boleh naik walaupun dia loss? That means something wrong lah with the company. Something is going on. So benda tu kita kena tengok lah dari sudut financial. More detail about financial part, saya akan tunjuk kejap lagi. Saya akan share nanti macam mana nak tengok dekat web, macam mana apa yang you perlu study on fundamental part. So itu perkara basic part 2 untuk fundamental. Selepas sudah habis study ni semua, nanti kita ada part 3 lagi. Bahasa ada sambungan. So fundamental saya cakap ia bukan satu topik yang kecil, ia satu topik yang besar, but we have to explore. So don't worry, kita akan cover slowly sampai korang boleh invest like a Warren Buffett. Alright? So setakat ni itu sahaja daripada saya. Okay guys, so sebelum saya nak mulakan, first of all saya nak minta maaf lah kalau ada terpaksa cakap apa, sebab saya buat maintenance braces. So doktor aku gila kata dia buat sini tiba-tiba ada you kat sini. So patut tergigit lidah tu semua, harap memahami lah. And then aku sebelum ni ada share, sebelum saya ada share dengan korang macam mana nak tengok dekat website mana nak tengok berkaitan syarikat ni. So nak tengok info-info yang berkaitan apa-apa saham yang yang dalam Bursa Malaysia. So you boleh gunakan Bursa Malaysia untuk tengok, tapi saya sangat suka refer Malaysian Stockbiz sebab saya rasa dia punya website lebih user friendly lah. So jom kita tengok apa yang kita tengok. So basically sebelum ni saya dah share dengan korang pasal Inari. So kita buat kesambungan je lah sequence dia hari ni untuk bahagian financial. So untuk business korang dah tahu Inari buat apa semua. So now kita nak fokus on financial part. Financial part ni apa sebenarnya yang korang nak tengok? So
the thing yang paling important dalam Inari ni, so basically dekat Malaysia Stockbiz saya dah buka. So korang nak kena tengok dekat bahagian recent QR atau report. So basically Inari ni dah keluar QR yang keempat macam mana korang nak tahu QR yang pertama kedua ni dia tulis kat sini quarter ni QR1, QR2, QR3. So ni final quarter dia lah, quarter yang keempat. So quarter keempat ni kalau korang perasan from quarter 1 sampai ke quarter 4 ni, Inari dia punya kerugian makin ada penurunan lah, okay, daripada 27 lepas tu dia naik kejap sebab COVID and then jatuh balik, turun lagi. So InsyaAllah kita boleh expect yang quarter report the next ni mungkin hijau lah, tapi kita hanya boleh menganggarkan, tapi kita tak boleh kata oh confirm jadi, tak boleh. So what we can do is we have to study. Ini yang bahagian financial part yang saya cakap serang, saya bukan orang financial, saya bukan orang yang invest like Warren Buffett untuk tengok fundamental. Jadi saya boleh share dengan korang knowledge yang saya tahu saja. So apa yang orang biasanya study on financial part is diorang tengok dekat bukan sekadar QR. Most people yang baru mungkin akan tahu pasal QR. Actually kalau korang nak go deep into the financial, nak tengok, nak invest for long term, korang kena tengok lagi dalam, iaitu korang kena pergi dekat bahagian announcement. So dekat sini ada announcement punya part, korang klik, so dia akan keluar macam ni lah, list of announcement ni. So kat sini korang boleh nampak lah announcement terkini. So macam Inari, kalau korang recently kau tengok dia ada tulis dia nak bagi Ford interim dividend, dia nak bagi dividend. So usually for the company yang nak bagi dividend ke ataupun nak bagi bonus ke, korang akan nampak dia orang akan push stock naik. So saya nak tunjuk lah sikit lah apa yang korang boleh baca dekat Ford interim dividend. So korang boleh tengok apa yang di issue kat sini. Sebab mata saya tak berapa nak elok sangat nak cover, so saya masih nampak blur-blur. So korang kena tengok lah Ford interim single tier dividend 1 to 1 cent per ordinary share. So per 1 ordinary share 1 to 1 cent lah. So usually bila jadinya announcement, bila adanya announcement mengenai dividen, so kalau korang tengok dia punya announcement keluar bila 27 Ogos. So apa akan berlaku, korang akan nampak akan ada peningkatan harga, kenaikan harga sebab orang nak push. So kita tak percaya, saya tunjuk korang dekat sini, korang tengok sendiri, betul tak? Okay, ini hari dia punya chart dia announce 27 Ogos ni, 27 Ogos 27 Ogos, kita tengok ada kenaikan harga daripada 27 Ogos. Okay, 27 Ogos korang tengok ini hari ada announce pasal bonus interim dividend. Jadi pada harga dia mula RM2.21. So sekarang hari ni 3 September dia akan berlaku share. Biasa normal akan berlaku kenaikan lah, dan dia akan terus naik lagi. Okay, RM2, sekarang naik RM2.35. Dah banyak kenaikan dia. Yang saya berani garanti dia boleh naik atas lagi. Mungkin dia pergi RM2.6 ke. Sebab that's how it be lah. Usually bila ada announcement mengenai dividend ataupun bonus, dia orang akan push the stock naik. That's a tips lah untuk korang. And then apa yang korang nak tengok sebenarnya dekat bahagian financial ni adalah benda ni, quarterly report consolidated result. Okay, once yang orang klik ni, dia akan keluar benda ni. So apa yang korang nak tengok kat sini ni, benda ni yang korang kena baca. For the financial part, benda ni korang kena baca. Okay, which is orang accountant tak ada masalah. Untuk orang macam aku yang tak berapa nak account sangat ni, ada masalah lah. Jadi kita tak, orang yang account dia faham apa benda yang dia nak tengok, dekat mana dia orang sorok figure. So orang yang macam kurang dari segi accounting, you have to learn lah benda ni kena belajar. Benda ni bukan tak boleh belajar, boleh belajar, antara nak atau tak nak. So apa yang korang nak kena tengok kat sini, basically first of all, dia highlight one lah. Kat sini ada dua, individual quarter dengan cumulative quarter. Apa beza dua-dua ni? Cumulative quarter ni basically adalah kumpulan, dia compound, maksudnya dia yang terkumpul daripada first quarter sampai fourth quarter. Itu cumulative. And then individual quarter adalah pada quarter tersebut. Macam yang ni untuk quarter 4, jadi ini adalah untuk highlight untuk quarter 4 ni, berapa keuntungan revenue. So basically ini bukan 231,000 ini adalah 231 juta. So nampak ada 200 kat sini.
So basically keuntungan 10 juta. Ini semua figure juta-juta So korang kena betul tadi lah, sebab tu dalam account ni korang kena belajar sikit pasal accounting kalau korang nak invest like ke Warren Buffett lah. So apa yang korang nak tengok, korang tengoklah keuntungan dia daripada kumulatif macam mana. Kat sini ada dua, dia bagi satu 2009, satu lagi 2020. So korang tengoklah comparison berapa keuntungan dia yang previous year dengan this year, ada kenaikan ke penurunan. Alright, tu antara benda highlight. Dan ada benda perkara penting lagi yang korang kena tengok adalah bahagian aset. So apa aset dia yang bertambah. So 2000 tengok apa pada ni lah 2020 punya aset, korang tengok ada kenaikan ke ada kepenurunan. So korang ambil total je, tak payah tengok salah satu, tengok total je. Kalau korang nak tengok yang pecahan ni pun depend pada keadaan. Kadang-kadang orang nak study bahagian financial ni, dia nak tahu dia rugi sebab apa, mungkin dia ada beli aset tambahan. Itu antara benda yang korang kena take note dan ni jugalah untuk baca jugalah, kena ambil tahu. And then korang kena tahu berapa liabilities, berapa basically hutang-hutang ataupun komitmen yang perlu dibayar oleh syarikat. So korang kena tengok, is it good or bad. So macam Inari, korang boleh tengok dia punya aset macam profit dia banyak, tinggi, tapi dia punya liabilities tak adalah besar mana. Dia punya keuntungan aset dia semua almost 1 billion plus, termasuklah aset, current asset dengan non current asset. So tapi dia punya liabilities cuma 254 juta saja. So it's a good lah, it means 2 times better. Ini benda-benda yang korang akan study lah. And then you have to look at the dia punya profit grow macam mana. Benda ni you have to baca. Saya nak baca kat korang. Saya nak cuba nak dedahkan apa yang saya faham dari segi ni. Tapi mata saya cakap sekarang, saya tengok ni blur. So saya tak boleh nak bantu sebab mata saya baru lepas buat transterapi, lasik mata, laser mata. Jadi penglihatan saya agak terhad. Tapi benda saya nak korang faham apa yang korang perlu tengok. And then benda-benda bawah ni korang kena baca juga. Apa which part yang kena baca, korang kena tengok macam ni dividend paid ni, korang kena take note lega biasa berapa dividend bayar. And then korang boleh tengok business segment, subsequent event. Tapi ada banyak lagi lah, ada part-part yang penting yang saya boleh highlight. Ini apa yang korang kena tengok. Biasanya financial derivatives ni pun boleh, tapi saya lebih suka kalau ada bahagian project. Review of performance ni pun you boleh baca. Dia bagi tahu you performance pun. Yes, ini commentary of prospect, ini penting. Saya benda ni you kena baca. Dia macam ni you boleh tadilah apa benda commentary of prospect. Maksudnya you kena tahu benda ni sebab you nak tahu apa sebenarnya yang berlaku, apa yang menyebabkan kejatuhan harga atau apa yang menyebabkan syarikat tu rugi. Dekat commentary of prospect ni biasa dia akan highlight. Nanti you boleh baca sendiri sebab saya tak boleh nak bacakan you, mata saya blur. Profit forecast, profit guarantee, tak apa. And then benda-benda macam ni you can have to explore lah. Banyak lagi you have to look at dividend. Banyak you have to baca. So kalau you nak invest like Warren Buffett, you have to baca semua benda ni. You kena ambil tahu. You have to be expert. Sebab tu saya punya reminder, saya punya kawan, diorang yang invest like long term, diorang ada holding power untuk long term. Dia cakap easily untuk you study one stock pasal fundamental part, you have to take at least 2 hours untuk satu stock. So kalau you nak invest untuk long term, you have to study at that much lah. Sebab dia akan buat comparison, dia akan tengok, and then dia ada buat kira-kira dia. Kira-kira ada kira-kira dia, tapi saya nak tunjuk pun saya tak nampak. Macam saya nak tunjuk kira-kira. Contoh dia nak tahu berapa total asset dia. You nak tahu lepas tolak lepas daripada keuntungan cash semua, tolak loan, boleh tak sama, tak equal tak dengan NTA dia. Itu pun ada cara kira-kira dia. So benda tu terlalu dalam, and benda tu kalau saya nak cover dalam satu video pun macam saya cakap sebelum ni, tak boleh. Sebab fundamental it takes banyak masa. Sebab you have tengok banyak butiran-butiran ataupun info maklumat syarikat.
Jadi you have to know. Macam kadang you tengok, oh saham tu jatuh rugi. Tak semestinya dia rugi sebab dia rugi. Dia saham ni kadang-kadang dia rugi sebab apa? Dia mungkin dia rugi sebab dia ada beli aset baru. Maybe dia ada invest in certain place untuk long term, ataupun maybe dia ada acquire. Kita tak tahu. Benda ni you have to study and dig lah. Bila you digging dalam, you dah start faham, then you tahu, oh this company direction dia macam ni. For example, kalau you recently familiar dengan bursa, you tahu iStone, company iStone, Datuk Awang dia beli, dia acquire that company, so jadi majority. Kenapa? Apa pasal dia buat benda tu? Dan mesti ada perancangan dia, bukan suka beli. So for long term bagus ke tak, you have to study lah. So that is a financial part. Macam saya cakap, saya tak boleh nak explore banyak, tapi at least I nak you faham what to look at the quarterly report. Okay, you tengok revenue, you have to tengok asset, you have to tengok the figure, other figures, and then the commentary prospect. Okay, benda-benda tu penting lah untuk you tahu. Then you tahu, sometimes dekat commentary prospect tu dia bagi tahu you apa ni future plan. Jadi at least you invest, you tahu apa yang bakal nanti. Tak ada lagi invest bermuta tulis. Itu untuk orang yang suka tengok fundamental lah. So itu saja untuk video kali ni. Maybe tak banyak info yang saya boleh berikan sebab terhad belakang mata saya. However, saya rasa korang dah faham apa yang untuk ditengok, which part yang korang perlu tengok. So basically simple je. Saya bagi highlight lah yang mudah. Kalau kalau di company ni kurang hutang, aset dia bertambah, kemudian cash dia banyak daripada hutang, you boleh tengok lah mana debt, area debt. Dekat sini mesti ada debt. Saya tak boleh nak, sebab saya tak nampak je, saya tak boleh nak tengok. You cari mana ada loan debt ke benda ke yang ada liabilities, you kira cash dengan cash dengan hutang, mana lagi banyak, you kena tengok. And then profit, berapa consistently profit making, dia menaik ke menurun. Itu benda yang bagus. You have to study on that as financial part. Bila kita cakap financial, maksudnya kita nak tengok tahap kewangan. Nanti kita part 3 kita akan cerita pasal ratio pula. Itu benda lain lagi, itu lain pula cara dia. So benda-benda ni you have to take a look lah. Alright, so itu saja daripada saya. Hopefully benda ni membantu korang, and hopefully benda ni boleh buat korang jadi pelabur yang lebih bijak lah. Which is, I am not investor for the long term, I'm a short term trader, but I hope this knowledge bantu korang. Alright, so kita jumpa in the next video.